Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu, dan hari ini kita akan belajar berkenaan kata kerja pasif. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 39. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menggunakan kata kerja pasif mengikut konteks. Yang kedua, murid dapat melengkapkan ayat menggunakan kata kerja pasif. Sekarang murid boleh merujuk buku teks muka surat 39. Di dalam buku teks muka surat 39 ini memaparkan beberapa gambar dan petikan berkenaan lawatan murid sekolah ke hutan hujan di negeri Sabah. Jom kita baca petikan yang ada dalam buku teks muka surat 39. Keindahan hutan hujan Borneo. Murid-murid berkumpul setelah tiba di pusat penemuan hutan hujan Sabah. Taklimat ringkas diberikan oleh Cikgu Haris. Murid-murid mendengar taklimat dengan tekunnya diarahkan. Murid-murid berjalan mengikut laluan pejalan kaki yang disediakan oleh pihak berkuasa. Laluan ini penting untuk memastikan tumbuhan kecil tidak terpijak oleh pengunjung. Lawatan ini bermanfaat kepada murid sekolah. Mereka belajar tentang kepentingan ekosistem hutan. Ilmu tentang penjagaan alam sekitar dapat diamalkan oleh murid-murid dalam kehidupan seharian. Dicatat. Okey, nanti perkataan-perkataan contohnya diarahkan, terlihat, dicatat. Kita akan bina ayat berdasarkan perkataan ini. Jadi kalau murid perasan, ada perkataan yang berwarna merah. Perkataan yang berwarna merah itu ialah kata kerja pasif. Jadi pada hari ini kita akan belajar berkenaan kata kerja pasif. Apa yang dimaksudkan dengan kata kerja pasif? Jom kita belajar berkenaan kata kerja pasif. Sebelum kita belajar berkenaan kata kerja pasif, murid terlebih dahulu perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan kata kerja. Jadi, apa itu kata kerja? Kata kerja ialah perkataan yang mengandungi perbuatan atau menunjukkan keadaan perbuatan. Jadi, kata kerja ni adalah satu perkataan yang menunjukkan perbuatan. Okey, jadi apabila yang melibatkan tangan ke kepala ke anggota badan kita ke untuk membuat sesuatu, itu ialah kata kerja. Contohnya membaca, bermain, makan, ketawa, tidur, berlari, bercakap, gembira. Jadi setiap kata kerja ini dia melibatkan semua anggota badan kita. Jadi apabila anggota badan kita membuat sesuatu perkara, itu ialah kata kerja. Jadi, apa itu kata kerja pasif? Jom kita belajar berkenaan kata kerja pasif. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif yang memberikan penekanan kepada objek asal. Jadi, kita lihat contoh kata kerja aktif menendang. Tetapi, kata kerja pasif pula ditendang. Apa yang membezakannya? Kalau kata kerja aktif biasanya bermula dengan pelaku. Contohnya, siapa? Okey, contohnya, saya menendang bola. Kalau kata kerja pasif pula, mesti bermula dengan objek. Dia bermula dengan objek. Contohnya, bola ditendang oleh hakim. Itu yang membezakan dua kata kerja ini. Kalau kata kerja aktif ni biasanya bermula dengan pelaku. Tetapi kalau kata kerja pasif bermula dengan objek. Selain itu, kata kerja pasif ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Contohnya, kata kerja aktif, hakim menendang bola. Kata kerja pasif, bola ditendang oleh hakim. Jadi sebagaimana yang cikgu telah terangkan, yang kata kerja pasif ni, untuk kata kerja pasif mesti dimulakan dengan objek. Dan pelakunya biasanya di belakang lah. Berbeza dengan kata kerja aktif bermula dengan pelaku. Jadi itulah yang membezakan kata kerja aktif dengan kata kerja pasif. Jadi untuk lebih faham, cikgu bagi satu contoh. Sekarang ayat aktif yang telah diberi, Ali menendang bola. Jadi Ali ialah pelaku, menendang ialah kata kerja aktif, bola pula ialah objek.
Jadi kalau kita tukar menjadi ayat pasif, mestilah bermula dengan objek, iaitu bola itu. Bola itu ini ialah objek. Kemudian diikuti dengan ditendang. Apa yang dimaksudkan dengan ditendang ni? Ditendang ini ialah kata kerja pasif. Kemudian oleh Ali. Oleh Ali ini ialah pelaku. Jadi murid boleh lihat perbezaannya. Kalau ayat aktif biasanya bermula dengan pelaku. Okey, pelaku, kata kerja aktif dan objek. Kalau ayat pasif bermula dengan objek, kata kerja pasif dan diakhiri dengan pelaku. Jadi kalau murid lihat Ali menendang bola. Tapi berbeza dengan ayat pasif, bola itu ditendang oleh Ali. Jadi ini ialah kata kerja pasif. Sekarang kita lihat kepada contoh kata kerja pasif. Menonton menjadi ditonton. Memetik menjadi dipetik. Membasuh pula jadi dibasuh. Memakai jadi dipakai. Jadi kita lihat setiap contoh-contoh kata kerja pasif yang telah diberikan ini. Yang pertama, menonton dengan ditonton. Contoh ayat aktif. Mia menonton televisyen. Mia ialah pelaku, iaitu orang. Menonton ialah kata kerja aktif. Televisyen ialah objek. Jadi ayat pasifnya mestilah bermula dengan apa? Bermula dengan objek, kata kerja pasif dan pelaku. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Televisyen ditonton oleh Mia. Jadi televisyen ini ialah objek. Ditonton ialah kata kerja pasif. Oleh pula ialah pelaku. Seterusnya, memetik dengan dipetik. Jadi ayat aktifnya Ain memetik buah rambutan. Ain ialah pelaku, memetik ialah kata kerja aktif, buah rambutan ialah objek. Jadi apabila ditukar menjadi ayat pasif, mestilah bermula dengan objek. Jadi buah rambutan akan berada di hadapan, memetik, dipetik. Dia akan menjadi dipetik. Buah rambutan dipetik oleh Ain. Jadi buah rambutan ini ialah objek, dipetik ialah kata kerja pasif oleh Ain. Ain ini ialah pelaku. Jadi kalau murid lihat, ini ialah perbezaannya ayat aktif dengan ayat pasif. Ayat aktif biasa bermula dengan pelaku, kalau ayat pasif pula bermula dengan objek. Jadi kata kerja aktif, ni yang membezakan dia. Kata kerja aktif biasanya bermula dengan macam tu. Tetapi kalau ayat pasif biasanya bermula dengan di ke, ter ke, macam tu. Di, ter, macam itulah beza dia. Jadi ingat murid-murid perbezaan antara ayat aktif dan ayat pasif. Kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Seterusnya ialah membasuh dan dibasuh. Dibasuh ialah kata kerja pasif untuk membasuh. Jadi kita lihat kepada ayat aktif. Umi membasuh baju dan seluar. Umi ialah pelaku, membasuh ialah kata kerja aktif, baju dan seluar ialah objek. Jadi daripada ayat aktif ini kita tukar menjadi ayat pasif. Ayat pasif mestilah bermula dengan objek, diikuti dengan kata kerja pasif dan diikuti dengan pelaku. Jadi ini ialah contohnya, baju dan seluar dibasuh oleh Umi. Baju dan seluar ialah objek, dibasuh ialah kata kerja pasif, Umi ialah pelaku. Jadi murid kena ingat, sebelum kata kerja pasif mestilah objek dan diikuti oleh pelaku. Seterusnya, kata kerja pasif untuk memakai ialah dipakai. Jadi kita lihat kepada ayat aktif. Ayah memakai baju yang baru dibeli. Ayah ialah pelaku, memakai ialah kata kerja aktif, baju ialah objek. Jadi kalau kita tukar menjadi ayat pasif, dia akan menjadi baju yang baru dibeli dipakai oleh ayah. Baju ini ialah objek, dipakai ialah kata kerja pasif, ayah ialah pelaku. Seterusnya, untuk pengukuhan pemahaman murid, jom kita lihat contoh-contoh. Kita tukar kata kerja aktif kepada kata kerja pasif. Yang pertama ialah membaca. Membaca ini ialah kata kerja
aktif. Jadi apa objek selepas membaca? Biasanya kita baca apa? Ya, kita baca buku. Jadi membaca ini kalau kita tukar menjadi kata kerja pasif, dia akan menjadi dibaca. Jadi macam mana kita nak buat ayat? Ingat murid-murid, kalau menggunakan kata kerja pasif, mestilah bermula dengan objek. Okey, jadi buku dibaca oleh siapa? Jadi mestilah bermula dengan objek diikuti dengan kata kerja pasif. Jadi contoh ayat, buku ini dibaca oleh adik. Ingat murid-murid, kalau kita guna kata kerja pasif, mestilah bermula dengan objek. Seterusnya, menunggang. Menunggang ini adalah satu perbuatan yang mana kita duduk di atasnya lah. Jadi, menunggang apa? Biasanya menunggang motosikal. Jadi, objeknya ialah motosikal. Jadi, kata kerja aktif menunggang ini kalau kita tukar menjadi kata kerja pasif, dia akan jadi apa? Ya, dia akan jadi ditunggang. Jadi, macam mana kita nak buat ayat menggunakan objek motosikal dengan ditunggang? Jadi kita boleh buat motosikal ditunggang oleh siapa? Oleh saya, oleh abang, oleh ayah. Jadi kita boleh buat motosikal ditunggang oleh abang. Seterusnya ialah kata kerja aktif menyusun. Menyusun ni adalah satu perbuatan yang mana kita susun pada tempat yang sama dengan susunan yang betul. Jadi kita boleh menyusun apa? Objeknya ialah meja. Jadi menyusun ni kalau kita tukar menjadi kata kerja pasif, dia akan jadi disusun. Jadi macam mana kita nak buat ayat menggunakan meja dengan disusun ni? Okey, mestilah bermula dengan objek terlebih dahulu. Jadi meja disusun oleh siapa? Jadi kita boleh buat meja disusun oleh murid-murid kelas 3 amanah. Seterusnya ialah kata kerja aktif membeli. Jadi apa objek yang biasa kita beli? Banyak benda-benda yang kita boleh gunakan sebagai objek. Jadi cikgu bagikan contoh, objeknya ialah pen. Jadi kata kerja aktif membeli ni kalau kita tukar menjadi kata kerja pasif, dia akan menjadi dibeli. Jadi kita boleh buat ayat pen dibeli oleh siapa? Jadi kita boleh buat ayat pen dibeli oleh Ahmad di kedai. Jadi ingat murid-murid, kalau kita guna kata kerja pasif, sebelum tu mestilah objek dan diikuti oleh apa? Pelaku. Ingat, kalau kita buat kata kerja pasif, mestilah sebelum dia objek. Selepas kata kerja pasif, mestilah pelaku. Seterusnya ialah kata kerja aktif menggali. Jadi apa yang kita boleh gali? Kita boleh gali lubang. Jadi objeknya ialah lubang. Jadi kata kerja pasif untuk menggali, kita boleh tukarkannya menjadi digali. Jadi kita boleh buat ayat lubang digali oleh siapa? Lubang digali oleh Pak Ali. Ingat murid-murid, macam cikgu dah terangkan banyak kali, mestilah bermula dengan objek, barulah kata kerja pasif. Itu yang membezakan dengan kata kerja aktif. Seterusnya, menjual. Menjual ini ialah kata kerja aktif. Jadi apa yang kita boleh jual? Banyak benda lah. Jadi cikgu bagi satu contoh. Objeknya ialah kereta terpakai. Jadi menjual ni kalau kita tukar menjadi kata kerja pasif, dia akan menjadi dijual. Jadi kalau kita nak buat ayat menggunakan kata kerja pasif, mestilah bermula dengan objek. Jadi kita mula dengan objek, kata kerja pasif dan pelaku. Dan keteranganlah kalau kita nak buat ayat lebih panjang. Jadi inilah contoh ayatnya. Kereta terpakai dijual oleh Pak Ali. Sekarang kita akan bina ayat menggunakan kata kerja pasif yang ada dalam buku teks muka surat 39. Sekarang kita akan cuba bina ayat menggunakan 3 perkataan kata kerja pasif yang ada dalam buku teks muka surat 39. Jadi kita perlu bina ayat berdasarkan gambar yang diberikan dan mestilah berkaitan dengan petikan yang telah ditulis sebentar ataupun yang telah ditulis dalam buku teks muka surat 39. Jadi ayat yang kita bina jangan larilah daripada cerita yang telah diberi.
Sekarang kita akan cuba membina ayat menggunakan perkataan diarahkan. Jadi, kita tulis dahulu perkataan yang pertama iaitu diarahkan oleh. Jadi, diarahkan oleh siapa yang telah diarahkan ni? Kita boleh cakap murid-murid lah. Ramai murid-murid ni. Jadi, murid-murid ni telah diarahkan. Murid-murid diarahkan oleh siapa? Siapa ni? Ini ialah Cikgu Haris. Okey, murid-murid diarahkan oleh Cikgu Haris berkenaan apa? Mesti ceritalah. Kita nak bagi ayat lebih panjang, kita boleh guna kata hubung ke, macam tu untuk bagi panjang lah. Okey, murid-murid diarahkan oleh Cikgu Haris agar supaya apa? Jadi cikgu boleh bagi cadangannya supaya sentiasa mengutamakan keselamatan. Jadi ini contoh ayat yang boleh cikgu berikan. Murid-murid diarahkan oleh Cikgu Haris supaya sentiasa mengutamakan keselamatan. Jadi kita mestilah mengutamakan keselamatan lah. Jadi murid-murid ni dinasihatkan untuk mengutamakan keselamatan di hutan sebab kita tak tahu apa yang ada di sekeliling kita. Jadi Cikgu Haris ni dia tak mampu nak lihat semua murid, tindakan semua murid. Jadi murid-murid tu mestilah bertanggungjawab untuk menjaga diri sendiri. Seterusnya kita lihat kepada perkataan yang seterusnya iaitu terlihat. Okey, jadi terlihat ni berasal daripada perkataan melihat. Melihat ni ialah kata kerja aktif. Terlihat ialah kata kerja pasif. Jadi kita baca dahulu petikan yang ada. Murid-murid berjalan mengikut laluan pejalan kaki yang disediakan oleh pihak berkuasa. Laluan ini penting untuk memastikan tumbuhan kecil tidak terpijak oleh pengunjung. Jadi murid-murid ni mestilah melalui laluan yang telah disediakan. Sebab apa? Sebab memang laluan ni dia dah disediakan dengan betul lah supaya orang pengunjung ni tak lalu dekat kawasan-kawasan rumput tu dan tak kacau tumbuhan-tumbuhan kecil di sekitar kawasan tersebut lah. Jadi jom kita lihat jom kita bina ayat berdasarkan perkataan terlihat. Jadi mula-mula kita tulis dahulu terlihat oleh. Jadi apa yang telah dilihat? Okey. Apa ni? Burung apa? Burung enggang. Jadi kita boleh tulis burung enggang terlihat oleh siapa? Siapa yang ramai-ramai ni? Murid-murid. Okey, burung enggang terlihat oleh murid-murid. Jadi macam mana kita nak bagi panjang lagi? Ingat, kita boleh bagi panjang ayat. Kita sentiasa tanya apa, siapa, di mana, bila. Nak bagi panjang. Jadi kita boleh tulis burung enggang terlihat oleh murid-murid di mana? Ataupun bila? Sewaktu melalui laluan tersebut. Jadi ini contoh ayatnya iaitu burung enggang terlihat oleh murid-murid sewaktu melalui laluan tersebut. Seterusnya perkataan dicatat. Inilah kata kerja pasif, dicatat. Sebenarnya kata kerja aktifnya ialah mencatat. Dia tukar jadi kata kerja pasif menjadi dicatat. Okey, kita baca terlebih dahulu. Lawatan ini bermanfaat kepada lawatan ini bermanfaat kepada murid sekolah. Mereka belajar tentang kepentingan ekosistem hutan. Ilmu tentang penjagaan alam sekitar dapat diamalkan oleh murid-murid dalam kehidupan seharian. Okey, jadi lawatan ni bermanfaatlah sebab dia boleh lihat, dia boleh belajar. Jadi kita nak buat ayat. Mula-mula kita tulis dulu dicatat oleh. Jadi apa yang telah dicatat? Sekarang dicatat apa? Jadi dia bercakap maklumat penting ataupun ilmu boleh juga. Ilmu penting dicatat oleh siapa ni? Okey, murid-murid. Okey, dicatat oleh murid pun boleh. Okey, berkenaan apa? Okey, ataupun bila ataupun dekat mana dicatat. Kita boleh tulis macam-macam kita boleh tulis supaya bagi ayat tu lebih panjang. Jadi maklumat penting dicatat oleh murid di dalam buku catatan masing-masing. Okey, kalau murid lihat dia tengah menulis dekat buku masing-masing lah. Okey, jadi ini ialah contoh ayatnya iaitu maklumat penting dicatat oleh murid di dalam buku catatan masing-masing. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 46. Sekarang kita lihat kepada latihan buku aktiviti muka surat 46.
Dalam buku aktiviti muka surat 46 ini menceritakan tentang benteng pemecah ombak. Jadi apa yang dimaksudkan dengan benteng pemecah ombak? Jadi kalau murid yang biasa pergi ke laut atau pergi ke pantai, biasa murid akan lihatlah benteng pemecah ombak ni. Jadi nanti cikgu akan sediakan gambar untuk murid lebih jelas. Okey, jadi kita baca terlebih dahulu petikan. Okey, yang kita akan isikan dengan kata kerja pasif. Nanti ni ada jawapan dia, nanti kita akan sesuaikan. Jom kita baca. Benteng pemecah ombak. Pada suatu petang, Imran dan keluarganya ke pantai. Imran dan abangnya, Irfan, melihat pemandangan laut dari jauh. Wah, besarnya ombak, kata Irfan. Ya abang, sekarang ini sudah hampir dengan musim tengkujuh. Pada tahun lepas, kawasan pantai di sini oleh ombak, kata Imran. Adik, cuba lihat di sana. Pantai telah, benteng batu pemecah ombak telah oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS di sepanjang pantai. Batu-batu itu kukuh, terang Irfan. Ya, saya nampak benteng itu abang, balas Imran. Pelbagai usaha telah oleh pihak berkuasa untuk memastikan pantai tidak oleh ombak, jelas Irfan lagi. Mujurlah ada benteng pemecah ombak itu. Hakisan di kawasan pantai dapat, kata Imran dengan perasaan lega. Cuaca semakin gelap, nanti kita kehujanan. Marilah kita pergi mendapatkan ayah dan ibu untuk pulang, ajak Irfan. Baiklah abang, laut juga semakin berombak, kata Imran sambil menunjuk ke arah laut. Jadi kalau murid lihat, terdapat beberapa kosakata yang sebenarnya berkaitan dengan pantai, laut. Contohnya musim tengkujuh. Musim tengkujuh ni adalah musim yang mana hujan je. Contohnya pada bulan Disember dekat pantai timur, biasanya hujan je pada waktu tu. Kemudian ombak. Ombak ni biasa kita lihat pada pantai. Air yang biasa ombak tu. Dekat ombak tu biasa dia tinggi. Itu ialah ombak lah. Okey, seterusnya pantai. Pantai tu dekat tepi-tepi lah. Tepi-tepi laut yang ada pasir semua tu lah. Okey, benteng batu pemecah ombak. Okey, nanti cikgu akan sediakan, cikgu akan tunjukkan gambar supaya murid faham lah. Tapi kalau murid biasa lihat, murid tahu apa yang dimaksudkan oleh benteng batu pemecah ombak. Okey, jadi jom kita selesaikan dan kita lengkapkan dengan kata kerja pasif yang sesuai. Jadi jom kita selesaikan. Okey, kita lihat kepada ruangan ataupun yang mana kita perlu isikan dengan kata kerja pasif yang sesuai. Ya abang, sekarang ini sudah hampir dengan musim tengkujuh. Pada tahun lepas, kawasan pantai di sini oleh ombak. Jadi apa yang berkaitan dengan ombak dengan pantai ni? Ombak ni boleh buat apa dekat pantai? Jadi kita lihat. Terjejas bukan. Bersusun, tidak mustahil. Mustahil lah. Macam mana ombak nak buat jadi susun pantai tu? Bertambak. Ombak tak boleh nak bagi bertambak kepada pantai. Diatasi. Mustahil. Dilakukan pun bukan. Dibina. Bukan juga. Terhakis. Terhakis adalah jawapan yang betul lah. Okey, pada tahun lepas kawasan pantai di sini terhakis oleh ombak. Okey, jadi ini cadangan jawapannya. Pada tahun lepas kawasan pantai di sini terhakis oleh ombak. Jadi apa yang dimaksudkan dengan terhakis? Jadi kalau murid lihat gambar ini menunjukkan pantai yang terhakis oleh ombak. Jadi ombak yang kuat telah menghakiskan sebahagian daripada yang kawasan-kawasan yang tinggi ni. Contohnya jalan. Kalau jalan raya yang terhakis, biasa jalan raya akan runtuh. Itulah kesan yang paling buruk dan merisaukan penduduk-penduduk yang berhampiran. Sebab apa? Sebab pantai ombak ni boleh menghakiskan dan boleh tarik tanah-tanah ni. Okey, itulah menyebabkan kawasan-kawasan ni menjadi terhakis. Itulah maksudnya terhakis dalam konteks inilah. Seterusnya, adik cuba lihat di sana. Pantai telah, tadi kita dah isikan terhakis. Sekarang kita akan cuba sesuaikan. Pantai telah dibina. Pantai telah dibina tidak sesuai lah. Sebab pantai ni macam mana kita nak bina? Pantai telah dilakukan. Salah terus. Pantai telah diatasi. Bukan, diatasi ni biasanya masalah-masalah lah. Bertambak. Pantai telah bertambak. Mungkin pantai telah bersusun.
Ni salah lah, bersusun ni biasanya kita letak biar jadi susunan yang cantik. Tetapi pantai ni macam mana kita nak susun? Jadi salah lah bersusun. Pantai telah terjejas. Okey, ini pun mungkin, tetapi yang paling sesuai sekali ialah pantai telah bertambak. Jadi jawapannya ialah pantai telah bertambak. Jadi pantai telah bertambak. Bertambak ni apa? Jadi cikgu nak tunjukkan satu contoh gambar lah tentang bertambak. Jadi inilah contoh bertambak. Inilah benteng pemecah ombak yang mana ombak dapat dipecahkan. Ombak yang besar dia dapat pecahkan dahulu oleh benteng pemecah ombak ni. Kalau dia tak ada benteng pemecah ombak ni, ombak yang besar tu dapat menghakis kawasan pantai. Jadi sangat penting benteng pemecah ombak ni. Biasalah kalau murid lihat dekat pantai, murid akan lihat ada benteng pemecah ombak ni. Jadi benda ni nampak macam cantik kan, tapi sebenarnya ada fungsi dia. Fungsi dia yang itulah pemecah. Dia dapat memecahkan ombak yang besar agar dapat mengurangkan hakisan pantai. Seterusnya kita sambung. Benteng batu pemecah ombak telah oleh Jabatan Pengairan dan Saliran di sepanjang pantai. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS ni, dia buat apa dekat benteng batu pemecah ombak ni? Jadi kita cuba sesuaikan. Terhakis kita dah buat, bertambak kita dah buat. Dibina. Dibina mungkin sebab dibina ni adalah orang yang buat lah. Jadi dibina ni mungkin dilakukan bukan tak sesuai, diatasi tak sesuai sebab dia menceritakan pembinaan benteng tu. Jadi yang mana yang sesuai? Bersusun. Bersusun tidak sesuai lah. Terjejas pun tidak sesuai. Jadi yang paling sesuai ialah dibina. Jadi dibina ialah jawapannya. Benteng batu pemecah ombak telah dibina oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS di sepanjang pantai. Jadi inilah contoh benteng pemecah ombak. Banyak sebenarnya dekat kawasan-kawasan pantai telah dibina benteng pemecah ombak ni. Fungsinya jelas, dia dapat memecahkan ombak. Sebab apa? Sebab ombak yang besar dapat menghakis kawasan-kawasan pantai. Kalau murid lihat, kalaulah tiada benteng pemecah ombak ni, sudah tentu dia dapat menghakis kawasan-kawasan dekat tepi ni. Kesannya kawasan-kawasan kat tepi ni akan rosak dan mungkin dapat menyebabkan bangunan-bangunan ni akan runtuh ataupun bangunan-bangunan ni akan dia macam rosak sikit. Jadi kita nak kena baiki lagi, banyak kesan-kesan yang buruk. Jadi kita boleh lihat penting benteng pemecah ombak ni. Jom kita sambung. Seterusnya, batu-batu ini kukuh terang irfan. Jadi dia menceritakan tentang batu. Jadi jom kita lihat kata kerja pasif yang sesuai. Terhakis kita dah buat, dibina kita dah buat, bertambak kita dah buat. Jom kita sesuaikan. Batu-batu ini dilakukan kukuh. Tak sesuai. Batu-batu diatasi kukuh. Tidak sesuai. Batu-batu itu bersusun kukuh. Mungkin sesuai sebab batu-batu tu memang telah disusun. Seterusnya, terjejas. Terjejas tak mungkin lah sebab dia nak menceritakan benda yang baik. Kalau terjejas ni mungkin dia nak menceritakan kesan yang buruk. Tetapi yang paling sesuainya ialah batu-batu itu bersusun kukuh. Jadi jawapannya ialah batu-batu itu bersusun kukuh terang irfan. Apa yang dimaksudkan dengan batu-batu itu bersusun kukuh? Jadi kita lihat gambar. Kalau murid perasan, batu-batu dekat tepi pantai ni, benteng pemecah ombak ni memang telah disusun. Supaya apa? Supaya kukuh dan tidak jatuh. Jadi kalau murid lihat, memang dia susun cantik sangat dekat tepi-tepi ni. Ini ialah batu ni bersusun kukuh. Inilah yang dimaksudkan dengan batu-batu bersusun kukuh. Jadi kita sambung. Pelbagai usaha telah oleh pihak berkuasa. Jadi kita cari kata kerja pasif yang sesuai. Yang ni kita buat, dah buat. Ni dah buat, dah buat. Jadi kita sesuaikan. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak berkuasa. Ni mungkin.
Pelbagai usaha telah diatasi oleh pihak berkuasa. Okey, ni tidak mungkinlah. Okey, sebab usaha tu sebenarnya benda yang kena buat. Okey, diatasi ni adalah masalah, lebih kepada masalah. Okey, pelbagai usaha telah terjejas oleh pihak berkuasa. Okey, ni bukan jawapan dia lah. Terjejas ni adalah perkara-perkara yang bertentangan. Okey, jadi yang betulnya ialah pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak berkuasa. Jadi ini cadangan jawapannya, pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak berkuasa. Jadi kita teruskan, pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak berkuasa untuk memastikan pantai tidak oleh ombak. Okey, jadi kita padam dahulu jawapan yang kita telah isikan. Terhakis, dibina, dilakukan, bertambak, bersusun. Okey, jadi tinggal dua jawapan sahaja. Jadi kita sesuaikan. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak berkuasa untuk memastikan pantai tidak diatasi oleh ombak. Tak sesuai. Okey, kita teruskan yang ni. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak berkuasa untuk memastikan pantai tidak terjejas oleh ombak. Okey, jadi inilah jawapannya. Okey, pantai pantai tidak terjejas oleh ombak. Inilah jawapan dia. Jadi cikgu baca semula. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak berkuasa untuk memastikan pantai tidak terjejas oleh ombak. Jelas Irfan lagi. Okey. Mujurlah ada benteng pemecah ombak itu. Hakisan di kawasan pantai dapat. Yang ni sahaja yang tinggal, iaitu diatasi. Jadi jawapan dia betul lah. Memang sesuai. Mujurlah ada benteng pemecah ombak itu. Hakisan di kawasan pantai dapat diatasi. Jadi memang betul, itulah jawapannya. Hakisan di kawasan pantai dapat diatasi. Jadi kalau kita lihat, hakisan di kawasan pantai ini lebih kepada masalah. Jadi diatasi ni lebih kepada macam mana kita nak atasi masalah tu. Jadi betul lah. Inilah pilihan jawapan yang sesuai. Kata kerja pasif yang sesuai. Jadi ini cadangan jawapan yang boleh cikgu cadangkan. Tetapi kalau murid rasa ada terhakis ni, kalau murid nak tukar dengan terjejas ni murid nak tukar dengan terhakis, kalau murid rasa itu jawapan yang sesuai, murid boleh buat demikian dan nanti cikgu akan semak lah. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.